Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. Saya sekali lagi terkini sahabat-sahabat semua. Satu sidang media yang dibuat oleh YB Fahmi ya memberikan pencerahan ya beberapa isu penting yang perlu ya dilakukan oleh kerajaan seperti perlantikan Speaker Dewan Rakyat ya, Speaker Dewan Negara yang mana mantan sebelum ini telah pun dilantik sebagai Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, dan dikatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan memberikan pengumuman ya dalam masa terdekat siapakah calon ataupun individu yang akan dilantik ya menggantikan mantan Speaker Dewan Rakyat, Dewan Negara sebelum ini. Dan ada beberapa isu juga yang menarik untuk kita lihat dalam sidang media ini. Jadi mari kita tonton bersama sahabat-sahabat semua pencerahan dan juga intipati dalam sidang media yang dilakukan oleh YB Fahmi ini. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton video ini. Ketiga Jemaah Menteri telah dimaklumkan hari ini mengenai pengosongan jawatan ataupun kerusi Presiden Senate, Presiden Dewan Negara, susulan kepada pelantikan Tun Wan Junaidi sebagai TYT Sarawak. Nama telah dicadangkan dan saya serah kepada Perdana Menteri nanti untuk umumkan. Tapi ia akan dikendalikan sebelum sidang Dewan Negara yang akan bermula sekitar pertengahan Mac. Ya, I can't remember the exact date, tapi sebelum sidang itu insya-Allah. Ya, jadi Jemaah Menteri telah dimaklumkan, tapi kita ikut prosesnya nanti. Ya. Dan seterusnya saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memaklumkan bahawa Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa ataupun International Telecommunications Union telah menerbitkan satu dokumen yang bertajuk Indeks Pembangunan Teknologi Maklumat dan Komunikasi ICT 2023 yang meletakkan Malaysia dalam kalangan negara pendahulu bagi pembangunan telekomunikasi di pentas global. Malaysia telah meraih skor sebanyak 94.5 daripada jumlah keseluruhan 100 mata, melepasi skor purata global 72.8 mata, sekaligus menunjukkan pencapaian cemerlang ke arah mencapai sasaran kesaling hubungan sejagat dan bermakna, universal and meaningful connectivity. Analisis ke atas laporan tersebut menunjukkan Malaysia berada di kedudukan 15 dalam dunia dan yang ketiga di rantau ASEAN. Jadi teks penuh daripada kenyataan media MCMC akan diberi kepada rakan-rakan media, tapi ini adalah satu pengumuman ataupun satu keputusan yang cukup baik, menunjukkan kita berada bukan hanya di landasan yang betul, tapi kita cukup baik, ya. Performance bagi Malaysia cukup baik. Cabaran kita bagi beberapa tahun yang akan datang adalah untuk mencapai 100% liputan 4G. Dan ini melibatkan beberapa isu teknikal, teknologi, geografi dan pengurusan di peringkat PBT. Tapi setelah diadakan sejumlah perbincangan dan kita capai kesepakatan di kalangan pihak kementerian dan juga sama ada menteri-menteri besar, ketua-ketua menteri dan juga sampai ke peringkat PBT, saya percaya banyak daripada isu ini dapat kita uruskan dengan baik. Jadi ini adalah beberapa perkara yang ingin disampaikan dan mungkin seperkara lagi, seperti yang kita semua sedia maklum, tol percuma telah diumumkan dan saya ingin tegaskan sempena Tahun Baru Cina. Jadi Kementerian Kerja Raya telah umumkan dan tarikhnya adalah 8 dan 9 Februari. Kerana ada media yang memetik 9 dan 10 Februari, tarikh yang diumumkan adalah 8 dan 9 Februari dan perkara ini telah dimaklumkan kepada Jemaah Menteri pada hari ini. Jadi kepada rakyat Malaysia yang ingin mengambil kesempatan, kita jemput untuk menyesuaikan jadual perjalanan, mengambil kira jumlah pengguna yang mungkin meningkat, terutama pada 9 hari bulan
Februari ini. Jadi plan your journey well dan kita doakan selamat sampai ke destinasi. Saya buka untuk soalan rakan-rakan media. Ya, untuk pelantikan kita dah ada nama ya, dan saya percaya akan diumumkan dalam masa terdekat. Saya tidak boleh menyebut lebih dari itu. Cuma untuk maklumkan, proses itu berjalan dan akan diumumkan kelak. Saya tak boleh sebut, ya, nanti akan diumumkan kelak. Kita jangka sebelum mula sidang Dewan Negara. Saya tak boleh komen. Ya, sekiranya Jemaah Menteri membenarkan, saya akan buat pengumuman ya, kemudian. Ya. Tapi bersih hari ini dikeluarkan kenyataan bahawa mereka akan gerakkan anak muda dan mahasiswa serta pertumbuhan masyarakat sivil untuk berdemonstrasi bagi mendesak kerajaan melaksanakan agenda reformasi seperti yang dilakukan sebelum. Ya, ini baru saja dikeluarkan, jadi kita ambil maklum kenyataan daripada pihak bersih. Kita hormat pandangan yang disampaikan, tapi kita belum lagi membincangkan di peringkat Jemaah Menteri. Semestinya isu reformasi institusi dan juga beberapa perkara pokok yang diperjuangkan bagi pihak kerajaan Madani yang merupakan kerajaan perpaduan, ada salah satu daripada jawatan kuasa yang telah ditubuhkan khusus untuk meneliti aspek agenda ataupun manifesto ya, untuk dilaksana. Jadi saya percaya apa yang telah dinyatakan oleh NGO dan juga orang awam ini akan diambil kira, dan platform yang terbaik untuk membincangkan perkara ini bagi pihak kerajaan adalah di jawatan kuasa yang saya sebutkan tadi. Ya. Ia dipengurusikan oleh Yang Berhormat Saudara Rafizi Ramli. Ya, kita dalam proses untuk membuat pelantikan itu. Nama telah diluluskan dan sekarang ni dalam proses ya. Dah finalize ya, dan sekarang ni kita menunggu beberapa dokumen. It's administrative. Dah confirm. Awak kan. Kita akan umumkan nanti setelah selesai keseluruhan proses. Dia kalau tanya saya, sebenarnya yang lebih penting daripada pelantikan KPJCOM adalah seperti yang saya sebut sebelum ni, kita dalam proses untuk merombak keseluruhan struktur itu. Jadi saya rasa itu yang menjadi keutamaan bagi pihak kementerian, kerana kita lihat jabatan ini perlu disuai manfaatkan, diselaraskan semula beberapa tindakan gerak kerja fungsi berpandukan kepada kami di peringkat kementerian telah mengadakan mesyuarat hala tuju strategik bagi tahun 2024-2025 dan mengambil kira keputusan-keputusan yang telah dibuat dalam mesyuarat itu. Saya dah sebut perkara ini dalam perhimpunan bulanan semalam. Maka antara lain fungsi JCOM itu perlu kita selaraskan semula. Dia tidak akan berfungsi seperti yang sebelum ini. Dia akan melibatkan perubahan. Ya. Bila kita telah selesai, saya akan maklumkan. Tidak semestinya. Dia bergantung kepada, sebab proses untuk melakukan rombakan ini melibatkan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, maka kita kena lalui proses itu dulu. Saya bagi contoh, dalam kita menubuhkan dua kementerian baru, daripada dulu Kementerian Komunikasi dan Digital, sekarang menjadi Kementerian Komunikasi dan Kementerian Digital.
proses penjawatan pun memang memakan masa. Jadi kalau untuk kementerian mengambil masa yang agak panjang, agak lama, berlandaskan proses dalam JP itu sendiri, maka saya jangkakan proses bagi rombakan pada JCOM ini akan mengambil sedikit masa. Hari ini dimaklumkan oleh harian terendah dalam sejarah, iaitu 3.54 berbanding $2.10. Dan seperti juga dimaklumkan bahawa ini mencapai $4.54 bulan ini dolar US pada satu ketika sebelum ini turun ke 4.5. Jadi adakah yang dibincangkan dalam ruang hari ini dan apa itu? Ya, ia tidak dibincangkan, tapi Bank Negara telah mengeluarkan kenyataan semalam mengenai angka yang disebutkan tadi, kononnya telah mencecah 6.54 ringgit kepada US dollar, dan itu adalah kesilapan di pihak Google, ya, seperti yang pihak Bank Negara telah sebut semalam. Tapi kita tidak bincangkan perkara ini secara khusus dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini. Untuk mungkin komen tambahan, saya cadangkan ataupun bukan cadangkan, boleh rujuk dengan Bank Negara ataupun Menteri Kewangan 2. Kalau lihat ada banyak kesalahan supaya funding spot reveal grounds dan justification atau mereka setuju untuk mengurangkan hukuman penjara dan denda pada sebenarnya. Apa kemudian kerajaan dan perkara ini dibincangkan di dalam mesyuarat kabinet tadi? Ya, Perdana Menteri ada menegaskan apa yang beliau telah sebutkan semalam, ya, dan dalam perhimpunan bulanan untuk Kementerian Kewangan. Jadi kita berpegang kepada kenyataan itu. Masa yang sama, setahu saya ataupun Jemaah Menteri tidak ada membincangkan keperluan untuk lembaga pengampunan membuat sebarang pengumuman, dan lazimnya lembaga pengampunan tidak memberikan apa-apa komen ataupun kenyataan. Kalau kita lihat sebelum ini belum pernah ada, seingat saya. Ya, Datuk. Adakah wajar pada pandangan YB ini sebagai menteri, adakah wajar sebenarnya sebab ramai rakyat bertanya tadi, adakah wajar sebenarnya untuk justification itu didedahkan kepada kalau kita lihat, saya terima pandangan Profesor Datuk Syed Salim Faruqi, seorang pakar perlembagaan yang telah menulis satu rencana dalam akhbar The Star 2 hari sudah, dan beliau menyatakan bahawa perbincangan dalam lembaga pengampunan ini adalah berstatus rahsia. Saya boleh terima pandangan itu. Baik. Baru ini ada perdebatan yang kritikan mengenai sebuah program podcast menjemput bulan ini yang terbabit pengampunan 9 video seks. Pada pertama dan itu menyebutkan berbagai reaksi dekat bawahan tentang kemudian SKM yang menunjukkan Ya, SKMM ada menerima aduan daripada beberapa pihak mengenai isu ini. Laporan telah dibuat dan dapatan awal menunjukkan berhubung video yang dimaksudkan itu ia tidak dikesan. Sama ada bermaksud ia tidak dimuat naik ataupun telah diturunkan oleh sama ada platform tersebut ataupun tuan punya akaun itu. Dan setakat sebelum sidang media ini, saya telah minta pejabat saya untuk meneliti dan memang tidak dijumpai dalam akaun media sosial yang dimaksudkan itu. Walau bagaimanapun, saya difahamkan ataupun memang kita semua sedia maklum Yang Berhormat Menteri Agama ada mengeluarkan kenyataan semalam, dan saya minta kita rujuk kenyataan itu, peringatan kepada semua podcaster. Pada waktu ini kerajaan belum berhasrat untuk regulate ataupun mengenakan kawal selia kepada konten yang dihasilkan. Tapi seperti yang ada disebut oleh seorang podcaster, Saudara Khairi Jamaluddin, sekiranya adab dan batas ada keterlanjuran, maka sekiranya pihak kerajaan menilai dan meneliti ada keperluan, maka kita akan ambil tindakan.
Jadi saya minta para podcaster untuk mengenakan kawalan kendiri, dan berpada-padalah kita ada undang-undang, kita ada adab dan budaya. Pada masa yang sama kita berhak untuk bersuara, berekspresi. Itu termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Tapi ada batas-batasnya. Dan sekiranya ada mana-mana pihak yang merasakan perlu diambil tindakan, pihak berkuasa boleh ambil tindakan. Tapi dalam kes ini, dapatan awal daripada pihak MCMC menunjukkan video tersebut tidak dapat dikesan. Baik, ada apa-apa soalan lain? Alright guys, itu dia sidang media bersama dengan Menteri Komunikasi YB Fahmi ya. Agak banyak soalan yang dikemukakan oleh para wartawan, antaranya penjelasan berkaitan dengan pengampunan Najib, apalagi ya berkaitan juga dengan pengarah JKOM yang bakal dilantik ya. Nama sudah ada dan akan diumumkan dalam masa terdekat ini, dan itu antara perkara yang ya menarik perhatian kita semua. Jadi sahabat semua, terima kasih kerana mendengar bersama dan menonton video. Jadi sekiranya anda memberikan sebarang komen, pandangan berkaitan dengan isu ini, anda boleh berikan dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Napa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.